أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukurillah kita diberikan lagi kesempatan dan taufik untuk meneruskan pengajian pada petang ini pada kitab Kashifatus Saja ala Syarhi Safinatul Najah Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Naam. So kita lihat kepada muka surat yang kata 266 pada matan yang mengatakan wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli shay'in mithlah wa dhada qalila. Dan waktu kita dah bincangkan masuknya waktu zuhur dan pembahagian waktu dalamnya. Ada yang afdal, ada yang jawaz, ada yang karahah, ada yang ikhtiar, ada yang karahah, ada yang hurmah, ada yang udur. Baiklah. Hari ini pula kita akan bincangkan waktu asar. Waktu asar itu bermula jika kita menggunakan kaedah matahari ataupun kaedah bayangan. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlah, iaitu apabila syakhs ataupun bayang-bayang tersebut dengan objeknya menjadi panjang yang sama ataupun lebih sedikit. Lebih sedikit itu menggambarkan itu merupakan telah pun masuk waktunya asar. Wa akhiruhu ghurubus syams, sementara hujung kepada waktu asar itu diakhiri dengan terbenamnya matahari. Okey. Kalau lihat kepada syarah di bawah itu, walaha sab'atu awqatin, ada 7 waktu. Al-awwalu, yang pertama, waktu fadilah, waktu yang di awal waktu, iaitu awwalul waqti ila nisfi mithlihi taqriban. Okey, berada di awal waktu ila nisfi mithlihi taqriban apabila ia sampai kepada nisfi mithlihi. Okey. Maknanya dia dah tadi waktu asar bermula dengan apabila kepanjangan bayang-bayang tersebut melebihi sedikit kepanjangan objek yang asal. Tapi waktu fadilah pula berlanjutan sehingga kepanjangan itu menyamai setengah daripada, maknanya dia kepanjangannya melebihi setengah daripada yang panjang itu. Payahnya. Ini praktikal ni. Nak bayangkan tu payahlah. Senang kata, bila objek tersebut 1 meter, okey, waktu asar bermula dengan 1 meter 10 cm. Macam itulah. Zada qalilan. Dan apabila 1 meter, apabila bayang-bayang itu mencapai 1.5 meter, tambah pula lagi 50 cm, itu menggambarkan itulah dia had waktu fadilah. Setengah daripada yang asal yang awal. Wathani waktu ikhtiyar, yang kedua dipanggil waktu ikhtiyar. Fayastamirru ila masiri dhilli mislaih, dia akan berterusan daripada awal waktu. Kita boleh sembahyang bila-bila pun sehinggalah bayang-bayang tersebut sama panjang ataupun 2 kali ganda panjang daripada objeknya sendiri. Kalau objek tersebut panjang dia ialah 1 meter, sampailah bayang-bayang itu menyamai 2 meter. Maaf. 2 meter. Itu menggambarkan itulah dia dipanggil sebagai waktu ikhtiar, waktu yang kita boleh pilih. Wathalithu waktul jawaz, yang ketiga waktu yang jawaz tanpa karahah, dia akan sampai kepada isfirari syamsi. Oleh yang demikian, daripada awal waktu sampai kepada waktu isfirari syamsi itu waktu jawaz, kita boleh pilih mana-mana hendak semayang. Kalau semayang di awal waktu dapatlah fadilah. Semayang kat jawaz, dekat ikhtiar tu terpulang. Isfirari syamsi ni dalam keadaan bukan hujan, bukan apa, lah ni hujan. Okay, sekarang ni hujan. Hujan sekarang ni tak boleh kita buat benchmark. Sebab apa? Tak nampak matahari, tak nampak. Tapi kalau hujan, kita bergantung kepada jam kita lah. Kalau waktu tak hujan, waktu yang biasa, yang normal, nampak matahari, ketika mana waktu tu boleh kita sembahyang mengerjakan sampai kepada kekuningan. Kita melihatkan kekuningan di ufuk timur, iaitu menggambarkan matahari hampir turun dan juga hampir kepada ghurubus syams ataupun terbenam. Warabi', yang keempat dipanggil waktu jawaz bi karahatin. Waktu tu harus tapi makruh.
iaitu bila fayastamirru ila qurbil ghurub, ia akan berterusan sampailah hampirnya kepada apa, kepada terbenam matahari ataupun maghrib, bihaitsu yabqa ma yas'u salah, di mana okey, di mana yang boleh kita kerjakan hanyalah 4 rakaat asar sahaja. Contoh kita kata kita sembahyang asar 10 minit, itu merupakan tempoh yang paling moderate ataupun paling sederhana. Dan waktu asar atau waktu maghrib masuk pukul 7.30 malam. Jadi kalau kita lewatkan solat sampailah kepada pukul 7.20, itu okey tapi makruh. Kita ngam-ngam ya, kita tinggalkan waktu 10 minit untuk masuk maghrib. Boleh tapi makruh. Sebab apa? Ngam-ngam sangat dengan kita punya tempoh mengerjakan sembahyang asar. Dan kelima, waktu hurmah. Apa dia tu? Apa yang dipanggil hurmah itu ialah ta'khiruha ila ayyabqa min al-waqti ma la yas'uha. Kita sengaja melewatkan solat sehingga waktu yang tidak memungkinkan kita mengerjakan sembahyang asar, ataupun apabila ada sebahagian akan berlaku di maghrib. Contoh macam tadi, kita punya sembahyang asar ialah 10 minit sebagai contoh. Okay, sebagai contoh 10 minit. Kita sengaja menangguhkan maghrib 7.30, 7.30. Kita sengaja menangguhkan kita punya sembahyang asar sampai 7.25. Arti kata kita akan ada sebahagian kita punya sembahyang asar berada di waktu maghrib. Itu haram sedemikian. Okey. Wasar, melainkan terpaksa, melainkan tidak ada waktu yang cukupnya, melainkan terdesak, itu boleh. Tapi ini sengaja. Okey, yang keenam, waktu darurati, waktu darurah apa dia? Akhirul waqti bihaitsu tazulul mawani'u wal baqi minhu qadru takbirati wa aktsara. Dia panggil waktu darurah ni apa ni? Ialah akhir waktu asar, di mana dia tidak ada sebarang halangan dan yang tinggal hanyalah sekadar takbiratul ihram. Ini diambil, tuan-tuan, ini diambil ketika kes haid yang dah kita bincangkan yang lepas. Okey, di mana kalau perempuan itu haid, dia ada haid, kemudian sampailah dia punya haid itu 7 hari, sampai hari yang ketujuh, hujung-hujung hari ketujuh, iaitu sebelum masuk maghrib, dia bersih daripada haid hujung-hujung waktu maghrib. Okey, maknanya dia sampailah kepada hujung maghrib, dia nak hampir kepada maghrib, dia bersih, masih lagi waktu asar, sebelum masuk waktu maghrib dia bersih. Jadi apa hukum dia? Orang ini dia wajib mengqadhakan sembahyang asar, kena kerjakan. Kenapa? Sebab ada lagi waktu boleh sembahyang sedikit lagi lah, walaupun hanya sekadar takbiratul ihram. Kedua, dia kena tarik sekali dengan waktu zuhur. Kenapa? Itu merupakan waktu uzur bagi dia. Waktu darurah bagi dia. Maaf, ana ulang balik. Waktu darurah ini ialah jikalau dia ini tak ada mawani', kemudian hilang dia punya zawal. Okey. Contoh kalau lelaki tu dia gila ke apa ke. Okey. Ataupun dia apa, tiba-tiba dia sedar ketika mana, ketika dia berada di waktu hujung waktu asar dan hanya berbaki sekadar takbiratul ihram, tetap dia wajib mengerjakannya sekadar yang boleh. Kalau tiba-tiba nak sembahyang maghrib dulu, masuk maghrib pula, tetap dia kena qada balik. Itu panggil qadar takbiratul ihram, walaupun hanya tinggal sekadar-kadarnya sahaja. Ataupun kita katakan dia berada di waktu itu. Okey. Akhirul waqti bihaitsu tadul mawani' wal baqi minhu qadru takbiratul ihram. Okey. Apa dia ni? Sari kita lagi yang keenam. Tadi itulah yang saya kata tu, iaitu dia ada mawani'. Dia waktu dia ada mawani'. Tiba-tiba mawani' itu hilang. Hilang mawani' itu. Dan yang tinggal hanya berbaki cukup untuk takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Masuk maghrib. Orang macam ni sebabkan ketika itu dia dia telah hilang mawani', tak ada halangan lagi untuk sembahyang dan dia ada taklif, maka dia wajib mengerjakannya. Wajib mengerjakan sembahyang tersebut. Ini boleh kita takdirkan juga orang yang kafir masuk Islam. Dia ambil kesimpulan dia nak masuk Islam selepas asar. Mungkin gedebak-gedebuk punya prosedur, sampailah waktu dia mengucap tu pukul 7
7.25. Sedangkan 7.30 masuk maghrib. Jadi bila dia mengucap 7.25, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, maka dia telah pun masuk Islam. Maka telah pun ditaklifkan segala kewajipan. Dan yang tinggal hanya kadar takbir ihram. Adakah dia wajib mengqadha asar tu? Jawapannya ya. Dia wajib mengqadha asar. Bukanlah kena segera. Bukan salah dia pun. Dia baru masuk Islam. Tapi nanti bila sembahyang maghrib, dia wajib mengqadhanya kalau dia dah boleh mengerjakan solat. Okey. Wasabi', apa yang ketujuh? Waktul udhri, waktu uzur. Iaitu zuhur. Tadi dah pun kita terangkan, kalau dia punya mawanah itu hilang, khasnya haid dan juga nifas, hilang ketika mana? Ketika mana hilang mawanah itu, ketika mana hilang haid itu, ketika di hujung asar. Sekadar-kadar sempat kita kerjakan takbiratul ihram sahaja. Tetap dia wajib mengqadha zuhur, asar tu wajib, dan wajib dia mengqadha akan zuhur sekali. Kerana apa? Zuhur merupakan tempoh waktu yang boleh dijamakkan takhir ataupun jamakkan takdim. Okey. Habis alhamdulillah habis. Wa awwal waqtul maghrib ghurub syams. Okey, masuk yang seterusnya. Seawal waktu maghrib ialah terbitnya terbenamnya matahari. Wa akhiruhu ghurub syafaqil ahmar, dan hujung kepada waktu maghrib itu ialah terbenamnya syafaqil ahmar. Walaha sab'atu awqat, juga ada 7 waktu. Panjangnya semua bahas ni, detail ni. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karahah, wa huwa bimiqdar ishtighal bi salatiha wa ma yatlubu ma'aha. Waktu fadilah sama dengan waktu ikhtiar, waktu ikhtiar sama juga dengan waktu jawaz. Kesemua itu bila karahah ini berada pada tempoh ataupun pada kadar dia bersegera untuk mengerjakan solat dan apa yang perlu dikerjakannya. Ambil wudu, pakai pakaian, apa tu? Itu semua merupakan waktu fadilah dipanggil. Waktu yang ada yang boleh kita buat lah. Waktu tu dipanggil waktu fadilah, ikhtiar dan juga jawaz tanpa karahah. Fathalathatu huna tadkhulu ma'an wa takhruju ma'an. Ketiga-tiga ini masuk bersama-sama. Masuk je maghrib, itulah dia waktu ikhtiar, waktu fadilah, waktu jawaz bila karahah. Habis je sembahyang maghrib, itulah dia habis waktu fadilah, waktu jawaz, waktu jawaz bila karahah. Okey. Wa ba'daha ila maghib asy-syafaq jawazun bi karahatin mura'atan lil qaul al-jadid al-qail bi anna waqtaha yakhruju min miqdar ishtighal ma minha. Dan bila selepas pada waktu ikhtiar dan jawaz dan fadilah itu, maka bermulalah waktu jawaz. Mulalah waktu dipanggil waktu jawaz, tapi dengan karahah. Yang meraihkan qaul jadid yang mengatakan waktunya keluar daripada ishtighal. Baiklah, ini ada isu sikit dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pada qaul yang jadid mengatakan bahawasanya waktu maghrib itu sendiri adalah sekadar-kadar azan, dan juga boleh pakai pakaian, dan juga boleh memwudu, dan juga boleh mengerjakan waktu fardu maghrib 3 rakaat, dan boleh mengerjakan solat ba'diyah. Habislah waktu maghrib. Itu pendapat jadid. Tapi yang kita amalkan pada hari ini ialah pendapat yang qadim, iaitu dengan terbenamnya masuknya maghrib tu dengan terbenam matahari, masuknya isyak tu ialah dengan terbenamnya syafaqul ahmar. Macam waktu kita hari ini lah, itu adalah qaul qadim. Tapi qaul qadim ni qaul yang ditarjihkan dalam mazhab Syafi'i dalam bab ini sahaja. Baik. Habis Dan dia kata lagi apa? Dalam syarah mengatakan waktu hurmatin wa huwa ta'khiruha ila waqtin la yasuha. Waktu hurmah itu apa? Waktu hurmah itulah waktu yang mana dilewatkan sehingga kita mengerjakan sembahyang maghrib di luar waktu maghrib. Contoh sembahyang 3 rakaat itu 7 minit limit dia punya masa dia. Tapi kita sengaja melewatkan sampailah tinggal lagi 3 minit nak masuk isyak baru kita sembahyang. Sengaja. Kita panggil waktu hurmah lah. Okey, waktu hurmah. Waktu darurah, waktu udzur, waktu isyak sama lah. Darurah pun sama dengan waktu hurmah. Waktu udzur pula sama dengan waktu ialah waktu uzur dia. Waktu udzur ialah waktu apa? Waktu isyak. Jadi orang yang hilang ataupun yang dia punya nanti akan bahaskan ni waktu isyak nanti. Jadi waktu isyak tu geng, sebagaimana gengnya waktu zuhur dan juga asar. Itulah gengnya juga waktu isyak dan juga maghrib. Kalau contohnya kita buat andaian, haid itu seorang perempuan tu berhaid.
dan haid itu berhenti sebelum habis waktu isyak, maka dia kena mengerjakan isyak itu wajib, dan dia wajib juga mengerjakan waktu maghrib, kerana itu waktu udur yang dijamakkan dengan dia. Okey, terus lagi wa awwalu waqtil isya, dan seawal-awal waktu isya itu ialah apa? Urubus syafaqil ahmar. Ialah urubus syafaqil ahmar. Bila tergenam ataupun terbenamnya, dipanggil apa? Dipanggil bayangan merah ataupun dipanggil syafaqul ahmar. Kita panggil syafaqul ahmar lah. Ada term dalam bahasa Melayu, ana lupa. Okey. Lang merah apa nama tajuk dia? Okey. Itu benda tu kita tak, kadang-kadang kita nampak kalau langit agak tidak berawan, kita akan nampak kemerahan tersebut. Antum boleh perasan hari yang agak panas. Kalau kita lihat masuk matahari, masuk maghrib, kita akan lihat di ufuk timur ada sedikit kemerahan lah. Okey. Okey, sedikit kemerahan itulah yang dipanggil syafaqul ahmar. Bila hilang ke semua kemerahan tersebut, barulah itu dipanggil masuknya waktu isyak. Baiklah. Wa akhiruhu, dan juga hujung waktu isyak itu ialah bila masuknya fajar sadiq, masuknya subuh. Itu mazhab kita sebab ada mazhab lain yang waktu isyaknya habis di tengah malam. Tapi kita punya mazhab di antara isyak dan di antara subuh, itulah dipanggil waktu isyak. Baiklah. Okey. Baik, itu di antara perkara yang boleh kita fahamlah daripada pembahagian waktu. Cepat sikit boleh tak? Okey, kita pergi kepada waktu subuh. Okey. Awwalu waqtis subhi tulu'ul fajr as-sadiq wa akhiruhu tulu'ush syams. Dan seawal-awal waktu subuh ialah apabila terbitnya fajar as-sadiq. Ada dua fajar, ada fajar sadiq dengan fajar kazib. Fajar sadiq ni apabila menerang ataupun bukan penerangan, berlakunya terang dekat ufuk timur, dekat malam kita tu nampak macam terang-terang, dan terang itu makin menerang. Itu dipanggil fajar sadiq. Fajar yang kazib mungkin berlaku pukul 3 pagi. Dia pun terang juga tapi kejap gelap. Itu dipanggil fajar yang sadiq, yang kazib. Okey, baiklah. Itu dipanggil perbahasan tentang waktu. Wa awwalu waqtis subhi tulu'ul fajar sadiq. Fajar kazib ni dia macam terang tapi akhirnya gelap. Fajar sadiq ni terang dan makin menerang, makin siang. Okey, baiklah. Dia juga ada 6 waktu. Waktu fadilah tu apa? Wa huwa bi miqdari ma yas'u salah. Cukup kita boleh semayang, itu waktu yang paling fadilah di awal waktu. Ada waktu ikhtiar dipanggil sampailah matahari ataupun bumi itu telah pun diterangi dengan cahaya yang memancar. Tapi telah bukan siang sungguh, tak ada cahaya. Nombor 3 waktu jawaz tanpa karahah ialah apabila zuhurul khumrah, dah mula kemerahan di ufuk timur, langit dah mula kemerahan. Jadi itu merupakan waktu apa? Waktu tu waktu jawaz. Waktu jawaz karahah ni apa? Indal khumrah, bila dah nampak merah dia. Tadi tu mula kemerahan, inilah dah nampak merah dia. Kalau kita pergi ke tempat-tempat barat ataupun di Eropah pun, nampak kemerahan tu dah makin, dia bila Eropah ni musim panas, dia punya subuh tu panjang. Musim sejuk, subuhnya agak pendek. So kita boleh nampak kelajuan masa tu, kita nampak bagaimana adanya fajar sadiq, adanya fajar yang zuhur khumrah dan juga khumrah, kemerahan di ufuk timur. Okey. Waktu khurmah, darah ni tak ada. Waktu subuh dia tidak ada waktu khurmah dan tidak ada waktu darurah. Li'annaha la tujma'u taqdiman wala ta'khirah, sebab dia tak dijamakkan dengan taqdim atau ta'khir. Okey, terus lagi sikit. Al-ashfaq. Okey, seterusnya 270. Apakah itu ashfaq? Ashfaqu salatatun. Ashfaq itu ada 3 perkara. Apa yang pertama? Ahmaru, asfaru, abyadu. Yang kemerahan, yang kekuningan, yang keputihan. Ahmar ni akan berlaku ketika maghrib. Asfar dan juga abyad akan berlaku ketika isyak. Okay, bila masuk sahaja waktu maghrib, akan ada syafaqul ahmar dan akan terbit. Masuk je waktu isyak, akan ada syafaqul abyad ataupun asfar dan akan hilang kemudiannya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ay yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Ini dia. Digalakkan kita melewatkan sembahyang isyak sehinggalah hilang kekuningan dan keputihan. Kenapa? Khurujan khilafi man aujabah,
untuk keluar daripada khilaf golongan yang mewajibkan sembahyang Isyak beraku ketika itu. Dalam mazhab Hanafi. Hanafi masuk waktu je agak awal, tapi time sembahyang dia agak dilewatkan. Itulah dalam mazhab Hanafi lah. Okey, oleh itu untuk keluar khilaf kita boleh mengambil pendapat dia lah supaya pendapat dia juga merangkumi pendapat kita dan tak berlakunya khilaf di situ. Okey, terus lagi last. Wayundabu, okey. Wa'lam أن المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعا. Ketahuilah bahawa waktu-waktu solat ini berbeza-beza bergantung kepada negara, mengikut pada kedudukannya, tinggi ataupun rendah. Faqad yakunu zawalul syams bi baladin tulu'uha bi baladin ukhra. Kadang-kadang ada kalanya matahari terbenam kat sini tapi matahari yang sama terbit kat tempat lain. Wa asran bi akhar, dan juga asar juga macam tu. Kat Malaysia sekarang waktu asar, dekat Australia mungkin dah waktu maghrib. Okey, di Amerika waktu subuh, kita waktu asar. Itu berbeza-beza tempat dan keadaan lah. Okey, kemudiannya itulah dia panggilnya muwakit, berbeza-beza ikut tempat dan juga masa. Jadi ia berkait dengan masa lah. Baik, sekali lagi, faslun fi salatil muharramati min haitsul waqtul wal fi'lu. Ada bila kita dah kenal akan maksudnya waktu, ada keadaan di mana solat itu diharamkan kerana perbuatan dan juga waktunya. Contoh, tahrumus salatu allati laysa laha. Okey, ketika waktu hurmah ini, ketika waktu hurmah ini, waktu yang diharamkan semayang, ada nanti kita akan lihat. Padanya dia kata diharamkan solat ini pada ia yang tidak ada sebab yang terdahulu ataupun sebab yang mengiringi pada 5 keadaan. Pertama, dia kata apa? Pertama, kita kena faham, ada dalam mazhab kita Syafi'i, waktu yang tidak boleh mengerjakan solat itu ada 5. 2 kerana, ataupun ada yang kerana waktu, ada yang kerana perbuatan. Baiklah, setuju. Okey, yang diharamkan sembahyang itu sembahyang apa? Sembahyang solat yang tidak ada sebab kehadapan ataupun sebab yang serentak. Contoh macam sembahyang sunat gerhana. Kita sembahyang pagi lepas subuh. Kita sembahyang kadang-kadang malam ataupun petang lah biasanya. Pagi. So sembahyang pagi lepas subuh tu boleh ke? Boleh. Kenapa? Sebab sembahyang itu sembahyang gerhana. Dan gerhana itu sedang berlaku. Kita panggil sababul muqarin. Sebab yang sedang berlaku. Kita nak sembahyang jenazah boleh ke lepas asar? Saya jenazah lepas asar boleh ke? Kita kata boleh. Kerana apa? Jenazah itu telah pun meninggal sebelumnya. Kita sembahyang kerana sebab yang berlaku sebelum dia, itu dia meninggal. Okey, baik. Okey, kita baca bawah sikit sebelum kita berhenti. 545 kita berhenti insya-Allah taala. Okey. Maka dia kata apa? Yang diharamkan tahrumus solah ialah solat yang ada sebab yang tidak ada sebab terdahulu ataupun sebab yang serentak. Ada 5 waktu. Pertama sekali, inda tulu'i syamsi hatta tartafi' qadra rumhin. Ini pada waktu di mana kita dah sembahyang subuh, kita nak sembahyang sunat yang lain. Boleh, kita kena tunggu telah pun terbitnya ataupun terbitnya matahari sehinggalah ia berdiri setinggi rumuh. Rumuh ni apa? Macam kita buat hari ni lah, nak sembahyang duha. Kita dah buat kerja, dah berzikir dekat surau. Dan kita pun tunggu waktu syuruk. Dan kita nak buat sembahyang duha ataupun sembahyang isyraq. Khilaf antara Ibn Hajar dengan Ramli, isyraq ataupun duha. Boleh kita kerjakan sembahyang isyraq ataupun duha dengan syarat telah pun syuruk. Ketika mana nak tunggu nak sembahyang? Tunggu matahari naik sekadar-kadar tinggi rumuh. Apakah rumuh itu? Rumuh ini ialah kalau digambarkan manusia itu memegang tombak, dia berdiri di hadapan matahari, maka matahari itu akan dilihat berada di atas tombak dia. Itu dipanggil qadar rumuh. Nanti bahasa Arab lah. Ataupun Arab punya budaya. Nak faham senang lah. Bahasa kita hari ini lebih kurang 21 minit selepas syuruk. Itu dipanggil waktu qadar rumuh. Waktu matahari naik setara-tara rumuh. Kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Tempat yang tak boleh kita sembahyang sunat yang tanpa sebab ataupun sebab yang serentak ialah apabila di waktu istiwa. Bilakah istiwa? Matahari tengah rembang sebelum dia gelincir masuk waktu zuhur.
pada hari Jumaat sampailah dia gelincir. Melainkan hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat kita boleh semayang apa-apa pun sampai bila-bila. Sampai Zuhur boleh kita semayang. Kenapa pula? Sebab itu dia dah Nabi mengasingkan. Oleh itu, semayang tahiyatul masjid ketika hari Jumaat boleh diikuti dengan tabligh, dengan Fatihah, dengan apa-apa lagi. Kenapa? Kerana apa? Kerana ia boleh kita mengerjakan semayang pada waktu Jumaat. Okey, pada hari Jumaat kita boleh mengerjakan semayang tu duha sampailah kepada istiwa. Selain hari Jumaat tak boleh. Kita tak boleh mengerjakan, contohnya kita kata kita nak solat duha sebelum mimbar ataupun imam naik mimbar, khatib naik mimbar. Itu di waktu Jumaat boleh kita kerjakan. Kita boleh kerjakan sampailah Zuhur. Kalau contohnya kita pergi semayang maghrib, semayang Jumaat. Kita pergi semayang Jumaat, kita sampai ke masjid dan ketika itu dah hampir-hampir Zuhur. Kita boleh lagi buat tahiyatul masjid pastinya, dan boleh juga kita membuat semayang duha ke apa-apa ke. Hari selain berjemaat, kita pergi ke masjid, kita dah buat tahiyatul masjid, dan sebelum itu hampir-hampir nak masuk waktu Zuhur, kita tak boleh lagi buat sebab yang solat yang tak bersebab. Saya nak buat sembahyang hajat ke. Okey, ni kat masjid ni ataupun kat rumah pun tak apa. Dalam lebih kurang 20 minit. 20 minit daripada waktu masuknya Zuhur itu, kita panggil istiwa. Istiwa itu kita kena tak boleh sembahyang apa-apa pun, melainkan sebab yang ada sebab. Contohnya jenazah, tahiyatul masjid, sembahyang wudu, itu tak apa. Itu bersebab sebelum dia. Sembahyang wudu, sembahyang tahiyatul masjid, solat jenazah, ketika itu okey, tak ada masalah. Tetapi kalau kita pergi ke masjid ataupun hari selain Jumaat, okey, kita nak buat sembahyang hajat sebelum Zuhur. Kita ni plan nak buat sembahyang hajat. Kita lepas sembahyang Zuhur, kita nak terus berjamuan. So sembahyang hajat tu nak buat bila? Kita buat sebelum Zuhur. Pukul berapa? Sekarang ni Zuhur 1.25, kita buat satu suku. Satu suku nak buat sembahyang hajat berjemaah. Kita kata mana? Boleh. Itu waktu istiwa dia panggil. Waktu istiwa tu tak boleh lah kita nak sembahyang, melainkan hari Jumaat. Tu point dia. Itu maksudnya wa indal istiwa fi ghairil yaumil jum'ah hatta tazul. Ingatlah bahawasanya itu waktu yang tak boleh kita mengerjakan sembahyang sunat yang tanpa sebab, yang sebelum ataupun sebab yang serentak. Tapi kalau sebab tu serentak, contohnya sembahyang kusuf ataupun kusufus syams. Okey, kusufus syams, sembahyang gerhana matahari. Hari itu dia berlaku kerana matahari pada pukul 1 suku tengah hari. Bolehkah saya sembahyang gerhana matahari? Silakan. Kenapa? Kerana sebabnya itu serentak. Saya sembahyang ketika itu sedang berlakunya gerhana, tidak ada masalah. Tapi kalau saya sembahyang hajat, saya pergi masjid lewat sikit, 1 suku baru sampai, saya dah sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak saya sembahyang hajat? Sembahyang taubat. Bukankah taubat ni sembahyang dosa dah berlaku? Tapi taubat tu kategori dia ialah apa? Ialah sunat mutlak. So sembahyang sunat mutlak tak ada sebab. So tak boleh dikerjakan ketika mana? Ketika waktu istiwa. Bilakah waktu istiwa? Waktu lebih kurang 20 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Lebih kurang lah. Okay? Melainkan hari Jumaat, tak ada penghalang pun daripada waktu duha sampailah kepada imam naik mimbar, sampailah kepada imam ataupun Bilal tu melakukan azan, kita boleh semayang bila-bila pun. Di antara itu. Juga yang tidak ada sebarang pantang ya di haram lah, haram Mekah Madinah, kita boleh semayang tanpa had, semayang lah. Okey, itu dia. So yang kedua, ini panjang ni nak bahas ni. Okey, dia kata amma salatu biharamil makkata awil masjida. Ana baca kat matan syarahnya. Au ghairihi fala tukrahu mutlaqan li khabar Tirmizi. Adapun salat sunat, apa pun sembahyang sunat, sembahyang qada, sembahyang apa-apa pun dekat haram Mekah bukan Madinah, ataupun di masjidnya ataupun di tempat lain. Jadi maknanya dekat haram Mekah tu sendiri. Haram Mekah ni tanah haram, bukan mana Masjidil Haram sahaja.
Hotel pun okey, dekat restoran okey, Zam-Zam Tower okey, pergi dekat tepi sikit dekat Mina pun okey. Semua tempat tu tanah haram, dia boleh kita mengerjakan solat tanpa sebarang sebab. Bila-bila sahaja untuk mengalahkan orang mengambil kesempatan kelebihan semayang di haram Mekah. Dengan hadis mengatakan, Ya Bani Abdi Manafin, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa salla ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Okey. Tapi bagaimanapun ada nota situ, na'am hiya khilaful aula khurujan min khilafi Malikin wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma. Okey. Okey, dia kata apa? Betul. Walau bagaimanapun untuk keluar khilaf, janganlah buat. Sebab Abu Hanifah dan Malik tak mengizinkan. Ada khilaf kat situ, bukan muttafaq tu kan. Sebab hadis tu pun hadis yang zanni. Okay, hadis tu pun ada mungkin ada perbahasan. Abu Hanifah memang tak terima lah hadis macam ni. Okey. Ni pun adalah merupakan hadis Nasa'i. Banyaklah isu dalam bab hadis. Cuma nak katakan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ambil hadis ini jadikan hujah kepada kita untuk boleh sembahyang bila-bila sahaja kita pergi umrah. Yang penting berada di tanah haram. Luar sikit dah keluar pergi Tan'im tu tak boleh lah. Okay. Itu macam biasa. Kita pergi umrah, lepas tu kita nak pergi bermiqat, kita akan keluar ke Tan'im. Masjid Tan'im tu kita akan berniat. Masjid Tan'im tu bukan tanah haram, itu tanah halal. Undang-undang sama macam di Malaysia. Okay, cuma dekat dengan haram lah. Cuma dia bukan tanah haram, dia tanah halal. Undang-undang dia sama juga macam kita, tak boleh sembahyang ketika waktu haram. Okay. Apa kata Syekh dalam syarah? Wa kharaja bi harami Makkah haramul Madinati fa huwa qairih, juga terkeluar daripada haram Mekah, haram Madinah. Okey. Maknanya Masjid Nabawi undang-undang sama macam tempat lain. Ada waktu hurmah, ada waktu tak boleh semayang. Okey, itu dia. Jadi dua benda kita kena ingat dalam waktu ini, waktu dan juga perbuatan ini. Pertama sekali, hari Jumaat tidak ada waktu istiwa, mana kita boleh semayang sampailah kepada zuhur. Dan kedua, tempat. Tempat ni ialah ketika dia haram Mekah, bukan saja Masjidil Haram, dia haram Mekah. Di hotel ke, di restoran ke, macam mana ke, kita boleh semayang sunat tanpa sebab, sebab mutaqaddim, sebab apa semua boleh semayang, okay, tanpa halangan. Melainkan dekat haram Madinah. Haram ada dua kan, haramain. Haram Mekah dan haram Madinah. Yang tak boleh itu haram Madinah, undang-undang sama macam kita. Di Malaysia juga sama, ada waktu haram, ada waktu makruh. Tapi haram Mekah ataupun tanah haram Mekah, kita boleh semayang tanpa sekatan waktu dan juga tempat. Okey. Sikit lagi, 2 minit lagi. Saniha. Okey, dah habis dah ni kan. Okey. Okey, yang ketiga dia panggil wa'indal isfirar. Bila ni? Bila lepas asar. Ini melihat kepada waktu ya. Wa thalithuha ialah indal isfirar, iaitu ketika matahari ataupun awan telah pun menguning-uning. Isfirar syams, matahari sudah menguning-uning. Sampai nampak kuning tu kat kita punya matahari ataupun kat kita punya ufuk timur, ufuk kita. Sampailah kepada taghrub. Okey, kenapa tak boleh sembahyang time tu? Linahya 'anis salah fi tilkal awqat. Kerana ada halangan, ada tegahan, Nabi kata jangan sembahyang ketika itu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbara fihinna mautana. 3 tempat yang Nabi tegah untuk sembahyang dan juga menguburkan mayat. Apa dia? Hina tatlu'u syamsu baziqatan hatta tartafi', ketika matahari terbit sampailah tinggi kadar rumuh tu. Kemudiannya hina yaqumu qa'im dhahirah hatta yatamilu syams, sehingga waktu istiwa sehinggalah sampai masuk zuhur. Yang ketiga ialah hina tadayyafati syams lil ghurub hatta taghrub, ketika waktu kekuningan matahari itu ingin terbenam matahari. Isfirar ni kita kena hampir terbenam. Yang tak boleh ialah solat sunat yang tanpa sebab. Yang sembahyang sunat bersebab, sama ada sebab tu sebelum ataupun sebab yang serentak, tak ada masalah. Itu kena make point. Bukan ke semua sembahyang sunat. Sembahyang qada silakan bila-bila boleh sembahyang. Sebab itu qada hutang, kita kena bayar sesegera mungkin. Yang tak boleh sembahyang ketika waktu tulu'i syams hatta tartafi' qadar rumuh, waktu istiwa, waktu isfirar ni ialah waktu apa? Solat sunat yang tanpa sebab
dan sebabnya berada selepas dia. Adapun yang bersebab sembahyang sunat wudu, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, itu semua dibolehkan. Tak ada masalah. Kerana apa? Ada sebab. Okey. Baik. Wa ba'da salat, okey. Kalau yang bergantung kepada perbuatan ialah nombor 4 tu wa ba'da salati subhi, dan selepas kita mengerjakan sembahyang subuh. Ai liman sallaha adaan mughniyatan 'anil qada'. Falau kana qada'an aw lam tughni 'anil qada' ka'an kana mutayammiman bimahallin yaghlubu fihi wujudul ma' lam tahrumus salah bal sahhat nafilatul mutlaqatu ba'dahu hina idzin. Apa ni? Yang keempat yang tak boleh kita sembahyang ialah selepas sembahyang subuh. Hari ini subuh masuk pukul 6.10 pagi. Kita sembahyang subuh pukul 6.20 pagi. Habis sembahyang subuh 6.30. Lepas 6.30 kita dah mengerjakan sembahyang subuh. Kita tak boleh lagi mengerjakan sebarang solat sunat selepas daripada 6.30. Kerana apa? Kerana kita telah pun mengerjakan solat fardu subuh. Tetapi kalau kita belum lagi mengerjakan fardu subuh, masuk subuh pukul 6.10, kita sembahyang qabliyah 6 sampai 6 suku. Kita menjangkakan akan sembahyang subuh pukul 6.45. Boleh je sebab subuh tu panjang sampai 7.30. Ketika itu boleh kita mengisi banyak sembahyang sunat di antara solat sunat fajar dan juga solat fardu subuh, tak ada masalah. Jadi di antara solat fajar dan solat fardu subuh boleh kita isikan kepelbagaian solat. Tetapi once kita dah mengerjakan solat fardu subuh, kita tidak lagi dibolehkan mengerjakan sembahyang sunat yang tidak ada sebab ataupun sebab tu yang kemudian. Okey. Dia kata apa? Falau kanat qada'an aw lam tughni 'anil qada'. Sabar dulu. Kalaulah ianya qada' ataupun dia ni tidak terkaya ataupun kena mengerjakan qada', ka'an kana mutayammiman bi mahallin yaghlubu fihi wujul ma' lam tahrumis salah. Maknanya kalau sembahyang qada tidak diharamkan sembahyang. Ataupun orang yang tidak terkaya daripada qada, dia sembahyang tapi sebenarnya dia kena qada juga. Contohnya solat menghormati waktu. Ataupun orang yang bertayamum tapi tayamum tu dibuat ketika tempat yang banyak air. Orang macam ni kena qada. Bila nak qada, bila-bila boleh. Bolehkah saya qada lepas saya sembuh? Silakan. Kenapa pula boleh? Kerana qada memang dibolehkan selepas bila-bila pun, tak ada sebab. Sebab qada ni diiktibarkan seperti hutang perlu dibayar sesegera mungkin. Okey. Okeylah kali itu hina tatlu'u syams tu kita tangguh dulu lah. Okey. Nanti kita sambunglah muka surat yang ke-274 dipanggil hatta tatlu'u syams insya-Allah. Ni sambung tadi tu. Tapi tak apalah, nanti kita sambung balik. Syarah dia hatta tatlu'u syams insya-Allah taala. Ini ambil nota beberapa nota penting yang kita kena ambil ialah ni merujuk kepada sembahyang sunat yang tidak bolehkan ketika 5 waktu yang diharamkan. Okey, sebutkan ialah paling mudah selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang asar. Itu perbuatan. Adapun yang terkait dengan masa ialah lepas ketika matahari dah terbit sehinggalah tertafiq qadar rumuh. Ketika istiwa dan ketika isfirar syams. So ada 5 waktu yang diharamkan. 2 terkait dengan perbuatan kita, dah sembahyang subuh dan dah sembahyang asar. 3 lagi terkait dengan masa. Itu tak boleh dikerjakan sembahyang sunat yang bersebab. Yang tidak bersebab ataupun sebabnya kemudian. Adapun yang bersebab awalnya ataupun sebab tu di awal ataupun sebab tu berserentak, itu dibolehkan. Ataupun qada dibolehkan. Bila-bila boleh. Jadi kena clear sedikit hab ini. Dia agak sikit complicated. Mudah-mudahan kita akan faham lah. Okay, sembahyang hajat pun kena berkira-kira juga sembahyang hajat tu. Kita nak buat makan-makan sikit petang ni. Lepas asar nak buat makan-makan sikit. Jom kita buat sembahyang hajat. Bila? Kita sembahyang hajat lepas ke asar. Tak boleh. Apa salahnya sembahyang hajat? Doa-doa. Betul. Tapi sembahyang hajat tu kan tidak boleh kita kerjakan solat sunat selepas mengerjakan sembahyang asar. Tak boleh. Nak sembahyang hajat boleh sebelum sembahyang asar. Pelik lah pula. Tapi itulah undang-undang, itulah hukum. Jangan kita berhujah mengatakan ini kan sembahyang sunat. Bila boleh? Tidak.
agama kita ada undang-undang dia ya. Jadi benda-benda kena hadam, kena faham. Mudah-mudahan kita boleh menyampaikan dengan baik agar difahami akan kaedah dan undang-undang dalam agama kita insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.